السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang dan peluang, usia dan masa untuk kita mendengar sambungan bacaan hadis daripada kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab yang berikutnya sambungan daripada bab pada minggu yang lepas, iaitu bab yang ke-19. Bab yang ke-19 pada muka surat 43, bab birrul walidain ba'da mautihima. Bab pada menyatakan tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain, bab berbuat baik kepada kedua orang tua ba'da mautihima, selepas kematian mereka berdua. Hadis ini penulis membawakan hadis-hadis dan dalil tentang suruhan dan anjuran daripada Nabi SAW kepada anak-anak untuk meneruskan kebaktian ataupun kebajikan mereka kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok hadis-hadis yang dibawa di dalam bab ini, kebanyakannya mengajar anak-anak bagaimana ataupun apakah amalan yang boleh dilakukan oleh seorang anak yang mana ibu bapa mereka sudah tidak ada di dunia. Sebab kalau hidup ada cara dia, kalau hidup ada perbuatan dan tindakan yang boleh kita lakukan jika mereka masih bersama-sama dengan kita. Cuma pada pagi ini kita akan membaca hadis-hadis yang mengajar kita kalau mereka sudah mati, apakah tindakan yang sepatutnya membantu mereka di alam barzakh ataupun di dalam kubur. Akhbarani Usaid ibn Ali ibn Ubaid an abihi annahu sami'a Aba Usaid yuhaddithul qawm. Kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun ya Rasulullah hal baqiya min birril abawayn syai'un ba'da mautihima abarruhuma qala na'am khisalun arba' ad-du'a lahuma wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wasilatur rahim allati la rahima lak illa min qibalihima. Daripada Usaid bin Ali bin Ubaid mengkhabarkan kepadaku daripada bapaknya bahawasanya beliau mendengar Abu Usaid, beliau mendengar Abu Usaid meriwayatkan kepada kaumnya, kata beliau, ketika kami bersama dengan Nabi. Siapa kami ni? Abu Usaid, Abu Usaid. Ketika kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang lelaki, datang seorang lelaki, faqala rajulun, datang seorang lelaki, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah boleh ataupun apakah ada amalan kebaikan yang boleh aku lakukan
hal baqiya, adakah apa-apa yang boleh aku lakukan daripada kebaikan kepada orang tuaku ba'da mautihima, selepas daripada mereka mati. Datang satu orang laki-laki, dia tanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang boleh dia lakukan, yang boleh dia buat untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Lalu kata Abu Usaid, Nabi menjawab soalan lelaki tersebut dengan berkata, na'am. Nabi kata, ya, boleh. Nabi kata, ya, boleh. Ada 4 perkara dan perbuatan yang boleh dilakukan oleh seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua arwah ibu bapaknya. Yang pertama kata Nabi, ad-du'a lahuma. Seorang anak itu dituntut ataupun dibolehkan, digalakkan mendoakan kedua orang tuanya yang telah mati. Wal istighfaru lahuma, dan kemudian beristighfar, memohon keampunan untuk kedua orang tuanya yang telah mati tadi. Wa infadhu ahdihima, menunaikan janji ataupun apa yang mereka wasiatkan, menunaikan janji yang dibuat oleh kedua orang tuanya yang masih belum lagi dilaksanakan. Wa ikramu sadiqihima, memuliakan, yang keempat, memuliakan kawan-kawan kedua orang tuanya, memuliakan sahabat ibu ayah kita, dan meneruskan wasilatur rahim allati la rahima lak illa min qibalihima, dan meneruskan hubungan silaturrahim dengan sahabat-sahabat kedua orang tua mereka. Ini ahli keluarga mereka daripada ibu ayah itu, diteruskan hubungannya. Ini 4 perkara yang boleh dilakukan oleh seorang anak untuk membantu dan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Sebab itu kita katakan, tuan-tuan hadirin mukminin, apabila meninggal sahaja seorang ibu ataupun ayah, manusia yang paling layak ataupun manusia yang sepatutnya melakukan kebaikan, meneruskan kebaikan kepada kedua orang tua tersebut adalah daripada kalangan anak-anak, daripada kalangan anak-anaknya sendiri. Peliknya pada zaman kita ataupun pada masa kita hari ini, anak-anak tersebut seakan-akan menyerahkan atau memindahkan tanggungjawab, peranan, tugas yang sepatutnya mereka lakukan itu kepada pihak lain. Yang paling utama, yang paling bermanfaat, yang paling berkesan, amalan yang dilakukan oleh si anak. Anak tu buat sendiri. Kalau mak ayah dia mati, dia yang doakan, dia yang istighfar, dia yang buat kebajikan, dia buat apa-apa amalan, si anak tu. Dan ini tidak dinafikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Malangnya kita tengok anak-anak ni dia rasa macam dia tidak layak atau dia tak cukup baik untuk buat kebaikan kepada ibu ayahnya, sehingga dia mengupah, dia menyerahkan urusan itu, atau dia mengharapkan orang lain, sehingga anak-anak yang diberikan ruang oleh Allah Ta'ala ni, yang paling Allah Ta'ala suka dan paling mustajab ini, tidak mengambil peluang tersebut. Nanti kita akan tengoklah. Jadi mana-mana anak-anak, sebelum kita mengharapkan orang lain mendoakan ibu kita, ayah kita, arwah ibu dan ayah kita, orang-orang yang dah meninggal di kalangan ibu ayah dia, dia yang sepatutnya mendoakan ibu ayah dia. Itu apa yang diajar oleh Nabi. Yang kedua, apa yang dia buat? Istighfar. Dan kita akan tengok dalam hadis yang berikutnya. Kalau boleh kita teruskan dengan hadis ni, kerana dia ada kaitan dengan istighfar. Tuan-tuan tengok pada hadis yang ke-36. Daripada an Abi Hurairah radhiyallahu an qala
turfa'u lil mayyit ba'da mautih darajatuh fayaqul ay rabb ay syai' hadhihi fayuqal waladuka istaghfara lak atau kama qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, daripada Abu Hurairah dia berkata, turfa, diangkat darjat mayit, orang yang telah meninggal dunia. Lalu dia bertanya, yakni orang yang meninggal dunia itu bertanya, wahai Tuhanku. Orang yang meninggal dunia itu dia tanya dekat Allah, apakah amalan penyebab alasan dia diangkat darajat dan kedudukannya di dalam syurga? Lantas dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fayuqal waladuka istaghfara lak, sesungguhnya anakmu telah memohon keampunan untukmu. Ini dalil yang menyokong atau dalil yang senada dengan apa yang kita baca tadi. Maksudnya, tindakan yang boleh dibuat oleh seorang anak memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan, mendoakan keampunan, minta supaya Allah mengampunkan anak-anak dia, ibu ayah dia. Yang mana tindakan tersebut memberi kesan. Dalil ini menjadi bukti bahawa istighfar anak-anak itu memberikan kesan kepada arwah ibu ayah mereka itu. Antaranya hadis ini kata diangkat darajatnya. Maksudnya amalan si anak tadi memberikan manfaat dan sampai kepada ibu ayah dia. Nampak? Okey, itu jelas. Kemudian kita tengok juga di dalam hadis yang ke-37 kita baca. Kerana dia lebih kurang sama maknanya, nanti saya akan ulas. Okey. Daripada Muhammad bin Sirin, dia berkata, ketika kami bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu an pada satu malam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya Allah, ampunkanlah Abu Hurairah dan juga ibuku serta siapa yang mendoakan keampunan untuk keduanya. Muhammad bin Sirin berkata kepada Ghalib, maka kami pun sentiasa memohon ampun untuk kedua mereka agar kami termasuk di dalam doa Abu Hurairah. Muhammad bin Sirin ni daripada kalangan tabi'in. Dia kata dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an membaca satu doa. Doa dia apa? Minggu lepas kita baca kisah ibu Abu Hurairah, yang mana dia tak masuk Islam, dia menentang Abu Hurairah. Dengan usaha kasih sayang Abu Hurairah, dia masuk Islam dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu an dia doa apa? Ini kita boleh ikut. Dia kata, ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa Abu Hurairah dan dosa ibu Abu Hurairah dan dosa-dosa mereka yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Tuan-tuan, di antara pengajaran hadis ini, bila kita nak berdoa, kita mulakan dengan diri kita. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok di dalam doa-doa yang diajar oleh Al-Quran, Allah memulakan doa untuk diri kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Ya Allah, ampunkan dosaku, kemudian dosa orang lain. Dosa kedua orang tuaku. Rahmatilah, kasihanilah mereka, berdoa. Jadi daripada bentuk susunan Quran tadi ni, kalau kita nak doa, kita start dengan diri kita. Ya Allah, ampunilah aku, kemudian kaum muslimin, ibu ayahku dan sebagainya. Jadi Muhammad bin Sirin ni dia kata, bila dia dengar doa tu, dia pun doa, ya Allah, ampunkan Abu Hurairah, ampunkan ibu Abu Hurairah, kerana dia nak ambil doa Abu Hurairah, kan? Abu Hurairah kata, siapa yang doa dekat aku, siapa yang doa dekat mak aku pun doa untuk dia supaya Allah ampunkan. Tapi poin yang kita nak ambil apa? Abu Hurairah sangat suka ataupun sangat banyak mendoakan keampunan untuk ibu dia. Jadi kita yang anak-anak ni sayang, cinta kepada ibu ayah kita, apa yang patut kita buat? Sesuai dengan petunjuk Nabawi, sesuai dengan petunjuk Nabi, maka kita mendoakan keampunan.
Walaupun baru mati ke, lama mati ke, tak ada masalah. Ya Allah, ampunkan dosa ibu aku, dosa ayah aku yang telah meninggal dunia, yang masih hidup ke dan sebagainya. Manusia yang meninggal dunia, perkara yang paling dia harapkan, perkara yang paling dia minta kepada kita sebagai anak-anak atau orang yang hidup ni adalah keampunan. Dia nak kita mendoakan keampunan kerana dia berhajat kepada keampunan tersebut. Jadi tuan-tuan, sibukkan diri kita dengan meminta keampunan kepada ibu ayah kita. Saya tak mau sentuhlah benda-benda yang tuan-tuan melihat banyak masyarakat kita buat itu. Apa-apa amalan yang masyarakat buat itu, tuan-tuan jelas kedudukannya dan tuan-tuan jelas dari sudut hukumnya. Tapi saya nak sebut yang benar, yang sahih, yang diajar oleh Nabi itu doa. Tak perlukan duit, tak perlukan wang. Kita angkat tangan, ya Allah ampunkan mak aku, ya Allah ampunkan ayah aku, ya Allah rahmati mereka berdua. Itu perkara yang paling mudah. Bila kita nak lakukan sebanyak mungkin. Bila kita teringat, walaupun sehinggakan di kalangan para ulama menyebut, walaupun jauh ataupun kubur mereka itu terletak di luar daripada rumah ataupun kawasan kita. Maksudnya mungkin meninggal di mana-mana, kita doa. Kerana doa ni dia tak semestinya dekat dengan kubur. Dia tak semestinya kita nak doa kat mak kita kena pergi ke kubur. Kita kena pergi doa tepi kubur tu baru sampai. Tak perlu. Nanti kita akan tengok huraian. Saya baca dulu hadis-hadis ni. Okey. Kemudian hadis berikutnya yang selalu kita baca, ada 1-2 hadis lagi daripada An Abi Hurairah juga, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur. Apabila matinya anak Adam, terputuslah amalannya. Tuan-tuan kena ingat, word yang Nabi guna tu, perkataan yang Nabi guna tu, terputus amalannya. Amalan siapa? Yang mati itulah. Dah mati nak beramal macam mana? Sekarang tuan-tuan boleh main sembahyang subuh, dapat pahala. Tuan-tuan main sembahyang subuh, dapat pahala subuh. Duduk dengar majlis ilmu, dapat pahala. Siapa yang dapat? Tuan-tuan lah dapat. Pasal apa tuan-tuan dapat? Pasal tuan-tuan yang buat. Esok lusa, entahkan bila, tuan-tuan mati. Boleh tak main sembahyang subuh? Dah mati nak main macam mana? Tempat kosong. Tak boleh main, tak boleh buat lah, tak boleh baca Quran, tak boleh mengaji, tak boleh sedekah apa semua, dah mati. Duk sengap dalam kubur. Jadi bila kita tak boleh buat, dapat tak? Tak dapat lah. Macam mana nak dapat pahala sembahyang subuh, kita dah mati, dah tak sembahyang lah. Itu maksud terputus. Sebab dia tak boleh buat. Justru masa hidup ni kita pulun buat. Lepas mati kita tak boleh buat dah. Walaupun kita teringin nak buat. So, pahala dah tak dapat. Pasal kita tak buat, pahala tak dapat. Maksud putus amalan itu, kita dah tak boleh buat amalan tu. Pasal apa tak boleh buat? Pasal dah mati. Pasal tu orang yang tak beramal, dia telah mati sebelum mati. Orang yang tidak beramal ni seolah-olah dia dah mati lah. Dia pasal orang tak semayang. Artinya seolah-olah dia dah mati pasal dia tak buat. Tapi saya nak sebut kat tuan-tuan, yang putusnya amalan kita. Orang lain, dia hidup, dia bolehlah buat. Untuk siapa? Untuk kita. Sebab itu saya nak petik, kalau menariknya, kita dengar sikit apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini perkataan Imam An-Nawawi. Dia kata apa? Bila mati anak Adam tu, terputus amalannya kecuali sedekah jariyah. Sedekah jariyah ni waqaf. Sedekah jariyah ni ulama sebut maksudnya waqaf, yang dia waqaf. Yang tu tak putus. Yang kedua, ilmu yang dia ajar bermanfaat untuk orang lain. Walaupun kecenderungan ulama memaksudkan ilmu agama, tetapi kita faham umum lah. Sebab dia kata ilmu yang bermanfaat, walaupun termasuk dalam ilmu duniawi. Okey. Dan yang ketiga, anak yang mendoakan kebaikan untuk ibu bapa dia. Okey, dengar apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Dia kata, telah ijma' di kalangan para ulama. Ini kita nak bagi clear begini. Telah bersepakat di kalangan ulama bahawa doa untuk orang-orang yang sudah mati, doa untuk orang-orang yang sudah mati, ijma', tak ada ulama berbeza pendapat dalam bab ini. Semua sepakat hukum dia adalah bermanfaat bagi mereka.
Doa kita minta supaya diampunkan, dilapangkan kubur, diberikan kebaikan apa saja bermanfaat untuk si mati. Dan pahalanya sampai kepada mereka, ibu bapa kita. Dalilnya kata Al-Imam Nawawi, surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Maksud ayat, dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansar berdoa kepada Tuhan mereka, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Juga diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, ya Allah ampunilah bagi yang hidup. Ini Nabi sendiri baca, ya Allah ampunkanlah bagi yang hidup dan juga yang telah meninggal dunia daripada kalangan kami. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maksudnya bermanfaat. Jadi kalau tuan-tuan tanya, apa nak buat? Doa. Bila nak doa? Bila-bila. Jadi tanda kasih, tanda sayang itu apa? Memperbanyakkan doa. Siapa yang doa ni? Si anak tu lah yang doa untuk mak ayah dia. Kan? Itu tidak ada khilaf. Dalam mana-mana mazhab, semua sepakat sampai bermanfaat, dapat pahala dan membantu dengan izin Allah kepada si mati. Tapi kalau anak tu memang kita pun tengok tak ketahuan jurus, tak ketahuan palai kok, macam mana dia nak doa? Dia sendiri pun tak tentu hala. Maka sebab itu tuan-tuan, pentingnya mempunyai anak yang beriman, kerana anak yang beriman dia akan berdoa untuk ayah mak dia. Okey. Kemudian kita tengok sikit hadis yang terakhir yang dibawa oleh pengarang kitab kita ni. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat walam tusi. Dia kata mak dia mati. Ibnu Abbas kata mai satu laki-laki, dia kata ya Rasulullah mak dia mati mengejut, walam tusi, dan dalam keadaan mak dia tidak berwasiat apa-apa. Mati tiba-tiba tak ada wasiat apa-apa. Dia mai tanya dekat Nabi ni, afayanfa'uha an atasaddaqa anha. Kalaulah mak dia tak pesan, kalau mak dia pesan, okey tuan-tuan kena beza. Kalaulah si ibu tu mati, dia kata wahai anak aku, kalau aku mati, hang ambil duit aku ni 30,000 ke berapa ribu ke, pergi bagi kat masjid. Yang tu amalan siapa? Amalan anak dia ke amalan mak? Amalan mak. Dia kata kalau aku mati hang buat korban. Duit aku dah simpan lah 500 600. Tolak daripada duit paraik tu, hang ambil pergi buat korban. Tu amalan siapa? Amalan mak dia. So wasiat, kalau dia wasiat, walaupun kita yang memenuhkan wasiat tu, menunaikan wasiat tu, tapi dia kira amalan si mati. So yang ni mak dia tak pesan, bukan amalan mak dia lah. Kalau mak dia suruh, itu amalan mak dia, walaupun kita yang buat. Sebab tapi arahan tu daripada dia, jadi hak dia lah. Tapi yang ni dia kata dia tak abang apa, cuma aku teringat lah. Pasal apa dia teringat? Pasal dia anak yang bagus. Anak yang bagus ni dia akan teringat. Pasal itu tuan-tuan, kita tak tentulah juga, tapi saya kata kalau di dunia pun tak teringat dah. Kalau kita masih hidup pun dia tak teringat dah. Kalau kita mati lagi tak teringat. Boleh faham? Dapat? Okey. Jadi tuan-tuan, dia kata sekarang ni dia terdetik, terlintas di hati dia. Cuma dia nak tanya ada manfaat tak? Kalau tak ada manfaat, dia tak payah buat lah. Ayanfa'uha, kalau dia bagi sedekah atau saddaq, kalau dia pergi bagi sedekah untuk mak dia, tapi dia yang nak buat, dia anak, dia nak bagi sedekah. Sebab itu tuan-tuan, di atas hadis inilah kesemua amalan apabila kita niatkan untuk ibu ayah kita based on hadis ni, dia sampai. So kita tak payah berbalah lah dalam isu ni. Kalau dia nak buat untuk mak dia, buatlah. Kan? Tak ada masalah kan? Dia nak buat apa? Dia nak buat apa saja pun untuk mak dia, dia dapat lah. Kan? Mak dia dapat. Pasal Nabi kata na'am, bermanfaat. Bermanfaat. Hadis Bukhari. So tuan-tuan, saya nak sambung sikit
Ada masa sikit ni kita sambung. Kita akan habis ke 7 insya-Allah. 7 minit dan. Okey, pertama saya nak sebut beberapa amalan yang memang bermanfaat. Saya sebut secara pintas lalulah, saya tak payah ulas panjang-panjang dan tak payah nak syarah. Kerana benda ni tuan-tuan dah dapat gambaran. Cuma saya nak baca dalil saja. Saya nak baca dalil supaya tuan-tuan jelas amalan yang tuan-tuan buat itu apa sandaran dia. Dan apabila tuan-tuan nak buat, full confident based on hujah. Ada hujah tuan-tuan buat, tuan-tuan confident. Bukan dengar hearsay orang kata ke apa-apa, tak mau. Kita buat di atas ilmu, ala basirah. So pertama apa dia? Tuan-tuan boleh berpuasa untuk si mati, ganti qada apa yang tidak ditunaikan. Okey, apa yang tidak ditunaikan tuan-tuan pakat buat. Kita nak kempen orang buat benda yang ada dalil, benda yang disuruh, benda yang tak ada sandaran, yang tu terpulang pada masing-masing lah. Kan? Besar lah, boleh fikir masing-masing. Okey. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh, atau kama qala, sesiapa yang mati padanya terdapat puasa yang belum ditunaikan, yakni merujuk kepada puasa wajib, sama ada puasa Ramadan atau puasa nazar. Dia pi nazar, dia tak dan buat. Dia ada puasa ganti, tak dan tunai, tak dan qada, atau dia ada puasa apa yang wajib lah, kemudian dia tak boleh. Maka kata Nabi, sama anhu waliyuh, maka berpuasalah untuknya, bagi pihaknya apa dia? Walinya, warisnya, anak-anaknya lah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata bagi orang yang berbuka puasa kerana uzur dan berpanjang uzur itu atau sakitnya sehingga mati, maka tidak ada puasa ke atasnya. Mak kita tu sakit sampai ke mati, dia tak lega. Maka kata Imam Nawawi, tak adalah kewajipan untuk dia berpuasa. Macam mana dia nak ganti? Pasal dia dah sakit dan akhirnya dia mati, kan? Okey. Dan tidak perlu membayar fidyah baginya, dan tidak pula orang lain berpuasa bagi pihaknya, sebab dia memang tak ada ruang untuk ganti, maka tak ada kewajipan kat atas dia. Yang tu jelas. Okey, nampak? Tetapi dia kata puasa tersebut boleh digantikan oleh wali si mati dan kalangan ahli keluarga yang terdekat. Ini bagi kes yang mana si ibu tu sakit, kemudian dia sembuh, dia ada ruang untuk ganti tapi dia tak ganti. Dia ada ruang untuk ganti tapi dia tak ganti, maka dia boleh dilunaskan hutang ganti tadi ni oleh anak-anak dia. So tuan-tuan, apa boleh buat? Cek tengok, ada tak hutang puasa yang tak ditunaikan oleh ibu ayah kita, masa dia sakit ke, masa dia uzur ke, masa dia apa ke, muda ke apa ke, yang dia cerita kat kita ke, yang kita tahu masa dia duduk dengan kita ke, puasalah. Bahkan sebahagian ulama kata kita boleh puasa, orang lain pun boleh puasa, bahkan kita boleh upah. Dia tahan ada kerja apa dah, Covid ni tak ada kerja apa lah, tak boleh pergi mana, PKP, hang puasa lah 10 hari untuk mak aku, sehari RM50. Dia kata boleh, tak ada masalah, kita bayar kat dia. Itu disebut oleh para ulama, kan? Sebahagian para ulama menyebut, dan boleh juga mengupah orang lain untuk berpuasa bagi pihak si mati. Nampak? Jadi ini satu bisnes yang menguntungkan. Boleh puasa. Atasnya si anak lah, kan? Ini pandangan yang disebut oleh para ulama. Okey. Dan dia kata di sini juga, selain daripada puasa, kan? Puasa. Apa lagi yang boleh kita buat untuk si mati? Haji. Kita boleh buat haji untuk si mati. Tadi puasa, yang kedua haji. Dalilnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini dalil upah haji, badal haji. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul labbaika an Shubrumah. Qal man Shubrumah? Qal akhi li, akhun li, atau qaribun li. Qala hajjajta an nafsik? Qala la. Qal
hujja an nafsika thumma hujja an syubrumah. Satu peristiwa Nabi mendengar seorang lelaki dia kata labbaika an syubrumah. Aku menyahut panggilanmu bagi pihak syubrumah. Ni dia kata, ya Allah, aku melabbaik Allah, aku menyahut panggilanmu ya Allah untuk syubrumah. Nabi kata, man syubrumah? Siapa dia syubrumah tu? Yang sebut nama dia tu siapa dia? Akhun li, saudara aku, ataupun qaribun li, adik-beradik aku lah, tapi dia matilah. Okey, Nabi tanya dia, hajjajta an nafsi? Hang ni dah buat haji ke belum untuk diri hang? Dia kata, la. Dia tak buat lagi. Nabi kata, hujja an nafsika. Kau pergi buat dulu haji, settle dulu hak hang yang bagi pihak hang, kemudian thumma hujja an syubrumah. Lepas tu next time kau buat pula haji untuk syubrumah. So ini dalil boleh buat haji bagi pihak orang lain, kan? Hadis yang kedua juga menunjukkan boleh. Antaranya daripada Ibnu Abbas, saya baca terus dia punya terjemahannya. Seorang wanita dari Juhainah datang menemui Rasulullah dan berkata, ibuku bernazar untuk menunaikan haji. Maka kata dia, tapi dia mati sebelum sempat menunaikan haji. Bolehkah aku menunaikan haji bagi pihaknya? Jawab baginda, ya, tunaikanlah haji untuknya, kerana dah jadi wajib pasal dia bernazar. Apakah pandangan kamu kalau ibu kamu berhutang? Apakah perlu engkau melunaskannya? Nabi tanya, kalau mak hang ada hutang, kena bayar tak? Dia kata, kena bayar lah, wajiblah bayar. Apatah lagi ini haji ni dianggap, nazar ni dianggap hutang dengan Allah. Hadis ini direkodkan oleh Al-Bukhari di dalam sahih dia. So itu dalil yang kedua, bolehnya kita buat amalan yang berbentuk haji kepada ibu ayah kita. Dan yang terakhirnya, selain daripada tadi puasa, haji, lastnya kita ambil apa dia? Iaitu menunaikan atau melakukan sedekah. Yang ini umumlah kepada si anak. Boleh kita melakukan apa-apa sedekah, seperti mana yang disebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Mak dia mati dalam keadaan tidak berpesan apa-apa. Cuma dia kata dekat Nabi SAW, dia kata kalau mak dia masih hidup, tentu mak dia akan bersedekah. Bolehkah dia bersedekah bagi pihak ibu bapa dia? Bagi pihak ibu dia yang mati tadi ni, maka kata Nabi, dia mendapat pahala. Ni mak dia mendapat pahala daripada apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu umumlah dari sudut wakaf dan sedekah. So tuan-tuan, dalil-dalil yang kita baca pada pagi ni, termasuk apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia ni, dari sudut istighfar, dari sudut doa, dari sudut menyambung silaturahim, berbuat baik kepada kawan-kawan ibu ayah kita yang mereka masa hidupnya berkawan baik, kemudian kita meneruskan dengan amalan-amalan seperti puasa, haji, sedekah, wakaf, yang mana kesemuanya ini walaupun dilakukan oleh si anak tanpa wasiat oleh si ibu dan ayah, kesemuanya memberikan manfaat, pahalanya sampai kepada si mati dan membantu si mati di alam barzakh dan di alam akhirat. Ini sepakat. Ini perkara yang disokong oleh dalil. So apa lagi yang patut si anak buat? Teruskan kebaikan tu. Tak ada khilaf. Banyak benda kita boleh buat. Cuma pokok pangkalnya, anak tu mesti macam anak-anak yang kita baca dalam hadis ni lah. Anak-anak yang mai tanya dekat Nabi, anak-anak yang ada kesedaran, anak-anak yang teringat untuk buat baik kepada ibu ayah dia. Anak-anak ini yang kita harapkan mereka meneruskan kebaikan. Kita banyak mana pahala kita ada, kita harap mereka bantu kita. Inilah harta yang paling besar yang ditinggalkan oleh ibu ayah, anak-anak yang beriman dan bertakwa. Okey. Jadi cukup sekadar itu ilmu yang kita dapat pada pagi ini, dan mudah-mudahan kita meneruskan dengan amalan lah, kan? Sampaikan khabar berita ini kepada anak-anak yang kita kasih, bahawa mereka boleh membantu kita selepas daripada kita mati. Sila. Haji, puasa, sedekah, dapat solat tu boleh juga ke diumpahkan? Solat tak boleh. Solat tak ada dalil. Solat tak ada dalil, dan solat tidak boleh dilakukan. Tak ada solat hadiah, kan? Memang banyaklah orang tanya berkaitan dengan mak dia tinggal solat, dia nak tebus solat, qada solat.
Dalam hadis dia ada qada puasa, dia ada qada haji. Bukan maksud qada haji, buat hajilah, mak dia tak ada buat, dia buat. Itu sebut dalam hadis. Amalan yang tak ada petunjuk, yang tak ada suruhan yang kita boleh ganti ni sembahyang. Sembahyang ni atas diri sendiri, kan? Ini pentingnya solat. Adapun korban juga, kalau saya boleh sentuh sikit. Korban ni khilaf besar di kalangan para fuqaha. Boleh tak boleh? Boleh buat tak boleh buat? Sekurang-kurangnya ada 3 pendapat. Satu dia kata boleh. Pandangan yang kata boleh umum. Siapa-siapa nak buat boleh, kerana dia masukkan korban tu di dalam bab sedekah. Dia masukkan bab korban tu dalam sedekah. Maksudnya macam kita sedekah duit bagi pihak, dia kata ustaz ni 500 untuk arwah mak saya. Ini korban pahala untuk mak saya. Dia masukkan dalam bab tu, dia kata boleh. Yang kedua dia kata boleh dengan syarat diwasiatkan oleh si mati. Kalau si mati tak wasiat, tak boleh. So si mati sebelum mati dia wasiat, dia kata tolong buat korban, maka boleh. Yang ketiga dia kata tak boleh kerana korban ini atas amalan diri si mati. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.